Sehingga jam 3 pagi barulah Sarip sedar diri. Tetapi keadaannya masih letih. Saya lihat ulung bahar terkuat-kuat menahan mengantuk. Ketika Sarip dijumpai terbaring di dalam kebun getah tidak sedarkan diri oleh Ahfuk, iaitu seorang pemburu babi. Keluarganya menjadi bingung. Sebelah paginya, hari hujan menyebabkan Sarip tidak pergi menoreh. Dia pun menggalas senapang untuk mengintai denak, iaitu ayam hutan yang mengekas di pinggir hutan. Itu sahajalah yang diceritakan oleh Kak Mahawa mengenai suaminya yang dijumpai oleh Afuk terbaring di perdu pokok getah. Ketika ditemui oleh Afuk Sarip yang tertangkup dan mengerang-erang, mulutnya berbuih seperti terkena sawan babi. Walaupun Kak Mahawa beritahu Sarip memang tidak pernah ada penyakit sawan babi. Ahfuk pula bukanlah asing pada penduduk-penduduk di kampung tersebut kerana dia mempunyai kebun getah di situ. Pernah juga Sarip mengambil upah mencuci rumput di kebun getah Ahfuk dengan upahnya RM4.50 sehari. Sebab itulah mereka tidak mengecaki apa-apa terhadap diri Ahfuk. Lagipun mereka tahu masakan Ahfuk mahu pula bersikap jahat terhadap Sarip. Tidak ada kesan Sarip dipukul ataupun tertembak. Dia hanya ditemui oleh Ahfuk tertangkup di perdu pokok getah dalam keadaan yang tidak sedarkan diri. Kemudian Ahfuk memanggil Budin yang kebetulan rumahnya berhampiran di situ. Mereka berdua menyeret Sarip dengan basikal untuk bawa balik ke rumah. 3 hari. 3 hari jugalah Sarip terlantar tidak sedarkan diri. Kak Mahawa telah memanggil derih gonjeng bagi mengubati suaminya. Berita mengenai kejadian yang menimpa diri Sarip ini juga diberitahu kepada saudara-saudaranya yang lain, termasuklah Meon yang tinggal di Kuala Lumpur. Sebaik sahaja menerima berita abang iparnya tiba-tiba tidak sedarkan diri di kampung, Meon pun mengajak saya balik ke kampungnya di Termerlo. Sebelum ke kampungnya, kami singgah ke Lancang mengambil ulung bahar. Orang tua itu tidaklah banyak soal jawabnya. Mahu saja diajak ke kampung Meon. Sejak beberapa kali saya sudah bertemu dengan ulung bahar. Nampaknya dia memang suka berkawan dengan saya. Semasa kami sampai ke rumah Kak Mahawa, keadaan Sarip masih juga belum reda. Kak Mahawa menangis-nangis memberitahu Meon mengenai kejadian yang menimpa Sarip. Siapa pun tidak tahu bagaimana Sarip boleh dijumpai tidak sedarkan diri. Afu orang yang pertama menemui Sarip tidak sedarkan diri juga tidak tahu bagaimana punca terjadinya. Tengoklah Meon, tengoklah abang kau tu. Kak Mahawa mengonggoi tidak dapat menahan sebab di dada. Sabarlah Kak, cubalah kita ikhtiarkan dengan Ustaz dan ulung bahar ni. Meon memujuk sambil mengerning ke arah saya dan ulung bahar. Sebelum saya naik ke rumah, saya sudah terasa diri saya bagaikan dikepit oleh satu lembaga. Tetapi lembaga itu tidak kelihatan. Terasa juga susah hendak bernafas semasa saya merasa diri saya tersepit itu. Bagaimanapun cepat-cepat juga saya membaca. Di sini saya bacakan ya. Ada doanya ya. Baik, saya teruskan. Barulah saya terlepas dari rasa tersepit itu. Oleh itu, sebelum naik ke rumah, saya sudah menduga tentulah ada gangguan pada Sarip. Tidak mungkin Afuk mahu memukul Sarip. Lagipun, kalau Afuk yang memukul, tentunya dia tidak mahu berpura-pura memanggil Budin dan sama-sama memapah Sarip balik ke rumah. Aku dah panggil Dereh Gonjeng. Kak Mahawa memberitahu. Bolehkah berubat bersanduh-sanduh? Okey guys, dekat sini siapa yang tahu makna bersanduh-sanduh boleh komen di ruangan komen ya. Kita kongsi-kongsi ilmu dan juga info ya. Baik, saya teruskan. Dia menyatakan bimbang kalau Derih Gonjeng marah. Kerana Sarip masih lagi di bawah tanggungan dia. Berubat bersanduh-sanduh seperti Derih Gonjeng belum menyerah kalah. Tidak boleh panggil dukun lain untuk mengubati Sarip. Ustaz ni bukan dukun. Meon cepat-cepat menjelaskan kerana dia dapat membaca kegelisahan yang terbendung di hati kakaknya. Ulung Bahari pun bukan dukun. Kita minta doa dia orang je. Lepas tu, kalau Derih Gonjeng datang, mintalah diubatkan sama. Dia memberikan keyakinan kepada Kak Mahawa. Kak Mahawa tertunduk. Dia sendiri macam hilang akal bila melihat suaminya sudah 3 hari tidak sedarkan diri. Sudah 3 hari Derih Gonjeng suruh merendang berteh. Meminta 5 dan
meminta limau, saya rasa di sini ya. Dia typo di sini. Meminta limau dan kemenyan. Meminta kain hitam buat pengebas. 3 hari Dereh Gonjeng berusaha untuk memulihkan Sarip. Tetapi keadaannya tidak juga berubah. Cuba panggil dukun itu sama. Ulung Bahar pula menganjurkan. Lantas Budin segera memberitahu Dereh Gonjeng. Semasa Dereh Gonjeng datang, kami sedang minum kopi panas. Sambil mempelawa minum, Ulung Bahar menjelaskan tujuan kami datang setelah diajak oleh Meon. Tersenyum Dereh Gonjeng kerana kami menyangka dia akan marah apabila urusannya dicampuri. Memang menjadi kebiasaan, mana-mana dukun pun akan tersinggung sekiranya urusannya yang belum selesai dicampuri. Dia akan merasa seolah-olah dirinya sudah tidak dipercayai lagi. Sebaliknya, Dereh Gonjeng sanggup bersama-sama dengan Ulung Bahar dalam usaha memulihkan Sarip. Sebenarnya, tak pernah saya mengalami keadaan macam ni. Ujar Dereh Gonjeng mengeluh pendek. Selalunya kalau dah dikibas dengan kain hitam, selalunya pulih. Katanya perlahan. Itulah, kami minta Tok Dereh sama-sama cuba. Meon menjelaskan. Tok Dereh dengan cara Tok Dereh. Ustaz dengan cara dia. Ulung Bahar pula dengan cara dia. Mudah-mudahan diizinkan Allah cepatlah pulihnya Abang Sarip tu. Beritahu Meon macam mengingatkan. Dereh Gonjeng bersetuju untuk sama-sama saling bantu-membantu. Dia juga percaya dengan secara berpadu tenaga itu lebih memudahkan. Kepandaian seseorang itu berlainan dan masing-masing juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Seperti biasa, Dereh Gonjeng memerlukan peralatannya seperti kemenyan, berteh, limau dan kain hitam. Dia memulakan campi serapahnya sebaik sahaja membakar kemenyan. Saya tidak tahu apa dibuat seterusnya oleh Dereh Gonjeng kerana saya disuruh oleh Ulung Bahar untuk memulakan zikir dengan khusyuk. Selepas itu saya mula membaca beberapa potong ayat Quran termasuklah surah As-Saffat. Ketika ini saya terdengar Dereh Gonjeng bertempik menyebabkan saya membuka mata. Dia kelihatan sedang membuka pencak silat seperti seorang pendekar di tengah gelanggang. Orang ramai yang ada di situ terkejut melihat Dereh Gonjeng memencak. Perkara Sarip tidak sedarkan diri belum selesai. Timbul pula perkara Dereh Gonjeng yang memencak di tengah rumah. Mukanya kelihatan garang seperti orang yang berdendam. Kadah aku bercakap jangan berkawan. Dereh Gonjeng mengherdik. Biarlah Dereh berkawan dengan kami. Sahut Ulung Bahar keras. Tak boleh, tak tahan aku. Panas. Dereh Gonjeng mengeliat-liat seperti dibakar api. Ni, bukankah kita sama-sama nak selamatkan Sarip? Kata Ulung Bahar macam memujuk. Tak boleh. Aku ni tak tahan. Panas. Ujar Dereh Gonjeng dalam keadaan yang memencak-mencak. Dari cara Dereh Gonjeng itu saya dapati yang dia mempunyai cara pengubatan yang menyeru nama-nama tertentu. Sebab itulah dia mengalami kepayahan untuk bersama saya dan juga Ulung Bahar. Beginilah. Saya memandang Dereh Gonjeng dengan zikir di hati. Awak balik dulu, tinggalkan Dereh dengan kami. Biar kami ubatkan dulu Sarip ni. Lepas tu datanglah balik kalau awak suka. Ujar saya. Awak ni ganggu anak ubat kami. Herdik Dereh Gonjeng. Tetapi saya tahu bukan dia lagi yang menempik. Awaklah yang mesti tinggalkan tempat ini. Biar kami yang ubatkan Sarip. Katanya memberi amaran. Ni sekarang ni awak duduk. Ulung Bahar pula membentak merenung tepat ke muka Dereh Gonjeng. Kami ni nak selamatkan Sarip. Kalau Mika mengganggu, kami akan hancurkan awak. Jerkah Ulung Bahar selanjutnya. Sudah tercampur bahasa Perak pula. Tak apa, kita layan pelan-pelannya saudara. Baik, kita teruskan. Mereka yang sama-sama melihat peristiwa ini bertambah kerana mereka menyangka pertengkaran itu adalah antara Ulung Bahar dengan Dereh Gonjeng. Penduduk-penduduk di kampung itu memang menghormati Dereh Gonjeng sebagai bomoh di situ. Asal berlaku saja sakit atau gangguan pelesit, maka mereka akan memanggil Dereh Gonjeng. Sebab itu mereka mengesyaki tentulah Ulung Bahar berkeras mahu mengubati Sarip tetapi dihalang oleh Dereh Gonjeng. Di samping itu mereka lebih suka Ulung Bahar mengalah sahaja kerana Dereh Gonjeng adalah bomoh di kampung tersebut. Saya lihat ada seorang nenek tua berbisik-bisik kepada Meon tetapi Meon mengatakan sesuatu kepadanya. Kalau kau keluar dari sini,
Ha? Dan tinggalkan derih. Tiba-tiba Meon bangun mendekati Dragonceng yang masih berpencak. Derih ni, dia tak memerlukan kau lagi. Derih akan mengubati Sarip dengan ulung bahar dengan Ustaz ni. Kau faham tak? Kata Meon keras. Saya tahu Meon mahu memberitahu sanak saudaranya bahawa yang berpencak silat di depan mereka sekarang ni bukanlah Dragonceng lagi, tetapi akuan yang digunakan oleh Dragonceng selama ini apabila mengubati orang. Selalunya, akuan itu tidak akan datang sekiranya terdapat orang yang berzikir di situ. Sebaliknya, semasa Dragonceng membakar kemenyan menyeru akuannya, saya dengar ulun bahar membacakan sepotong ayat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ulun bahar sengaja memerangkap akuan itu datang supaya dapat diguna menentang yang mengganggu Sarip. Sarip tu anak ubat aku. Biar akulah yang ubatkan. Sahut Dragonceng. Aduh, dah 3 hari awak mengubat Sarip. Mengapa tak baik lagi? Jerkah Meon macam mencabar Dragonceng. Tetapi Meon sebenarnya tidak mencabar Dragonceng. Sebaliknya dia mencabar akuan yang digunakan oleh Dragonceng selama hari ini. Okey, saudara-saudara semua ya. Berkenaan dengan akuan ni, saya rasa akuan ni belaan dia lah. Kalau bukan, sila komen kat bawah. Kita share info. Baik, kita teruskan. Kau apa tahu? Dragonceng bagaikan memarahi Meon. Sekali-sekala dia mengerling ke arah saya seperti mahu menerkam. Ternyata tubuhnya seolah-olah ditolak ke belakang. Dia menjadi seperti pohon yang ditiup angin kencang, tidak dapat bertahan dari tolakan. Apa salahnya kalau kita sama-sama mengubat? Soal ulung bahar. Tak tahan aku, tak tahan. Panas. Derih Gonje merintih-rintih. Engkau tu yang bersahabat dengan syaitan yang mengganggu Sarip. Pasal itulah kau rasa panas. Ulung bahar mengejeknya. Dragonceng terdiam. Akuan yang digunakan oleh Dragonceng tahu bahawa Ulung bahar dapat mengagak bahawa dia juga jenis syaitan yang dipelihara oleh Dragonceng. Ya Allah, untuk makluman sekarang ni saya sedang rekod dan di belakang saya hutan. Ada very syahdu. Kejap-kejap bunyi dengan motor, dengan monyet kot. Abaikan ni. Dekat mana tadi? Baik, kita teruskan ya. Biasanya kalau penyakit yang bukan dari gangguan syaitan, memang Dragonceng boleh meminta pertolongan darinya. Tetapi apabila gangguan dari syaitan, tentulah dia tidak mahu menentang golongan sejenisnya. Selama ni, memang derih minta tolong daripada engkau. Ulung bahar terus mengejeknya. Tapi, aku tak minta pertolongan kau. Aku minta pertolongan dari Allah. Jelas Ulung bahar mengingatkan. Orang kampung yang melihat peristiwa itu hanya menyangka pertengkaran di antara Ulung bahar dengan Dragonceng. Sebenarnya, akuan yang menguasai Dragonceng selama ini sedang menghadapi kesulitan dengan kehadiran Ulung bahar dan saya. Sebab itulah, dari awal lagi, Kak Mahawa sudah menduga bahawa Dragonceng tidak akan membenarkan orang lain mengubati suaminya selagi Dragonceng belum menyerahkan tanggungjawabnya semula. Pada zahirnya memang Dragonceng yang tidak mahu, tetapi sebenarnya akuan yang dipelihara Dragonceng lah yang tidak mahu. Dia kepanasan apabila dibacakan ayat-ayat Quran. Tetapi apabila dibacakan selain dari ayat-ayat Quran, dia akan merasa nyaman. Sambil mengharapkan Dragonceng terus meminta pertolongan darinya. Selama itu jugalah dia dapat memesongkan akidah Dragonceng supaya mendapatkan pertolongan dia semata-mata. Sekarang, Ulung bahar mula memberi perintah. Aku tak akan minta pertolongan kau. Tapi aku memerintahkan kau pergi tentang setan yang mengganggu Sarip. Kata Ulung bahar menundingkan jari ke arah Sarip yang masih lagi terlentang tidak sedarkan diri di tengah rumah. Siapa kau nak memerintah aku? Bentak akuan yang menguasai Dragonceng. Aku ni manusia lah, sahut Ulung bahar. Ilmu manusia tak dibatas oleh Allah, tetapi ilmu syaitan terbatas. Ujarnya bagaikan mengancam. Aku tak mahu ikut perintah kau. Balas akuan itu sombong. Baiklah, tak apa. Ulung bahar mendengus. Baiklah kita mulakan ya Ustaz. Dia menepuk peha saya pula. Saya mengangguk.
Kemudian membacakan beberapa ayat Quran dari surah-surah tertentu. Disusuli dengan ayat kursi sebanyak 33 kali. Ketika ini, derih gonjeng kelihatan memekik sambil memekuk dadanya seperti dalam kesakitan. Berhentikan! Rintihnya bagaikan merayu meminta belas kasihan. Aku bukan nak bermusuh dengan awak semua. Aku pun sama-sama nak menolong Sarip. Tapi yang menjaga Sarip tu lebih kuat dari aku. Kata akuan itu di dalam kesakitan. Di samping itu derih gonceng kelihatan rebah menggelupur ke lantai. Orang-orang kampung menjadi hairan kerana derih gonceng yang datang untuk mengubat Sarip sudah menjadi sebaliknya pula. Derih gonceng pula yang terlantar tidak sedarkan diri sama seperti Sarip. Aku juga tak memusnahkan kau, sahut ulung bahar keras. Sekarang ni, aku akan membantu kau menentang syaitan yang mengganggu Sarip. Mahu atau tidak? Soalnya macam memaksa. Derih gonjeng mengangguk. Dalamkan ya zikir ustaz tu. Ulung bahar membisikkan ke telinga saya. Saya juga menganggukkan kepala. Ketika inilah saya merasakan diri saya sudah sampai ke tengah hutan rimba yang saya tak ketahui. Hanya suara ulung bahar sahaja yang kedengaran sebagai panduan saya. Hampir juga saya tersesat meraba-raba di tengah rimba itu. Hanya ulung bahar mengingatkan saya supaya membaca surah Wadduha. Habis saja membaca surah Wadduha, saya mengembuskan ke sekeliling. Kelihatanlah kabus tebal di hadapan saya yang hilang dari pandangan. Ketika ini mata nampaklah derih gonceng sedang bertunggang di tengkuk akuannya. Akuannya yang satu lembaga hitam bermata merah. Mereka kelihatan gemetar berhadapan dengan satu lagi lembaga besar yang sedang bermain-main dengan tubuh Sarip. Seolah-olah dia sedang menimang-nimang anak patung. Apabila lembaga besar itu sedar dengan kehadiran derih gonjeng, dia meniup dengan mulutnya, menyebabkan derih gonjeng terpelanting ke tanah. Akuannya cuba melarikan diri mahu meninggalkan derih gonjeng, tetapi cepat-cepat saya pegang tengkuknya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saya mendengar ulung bahar membisikkan ke telinga saya. Terpaksalah akuan derih gonjeng marah semula menentang lembaga besar tadi. Hei, kau terpedaya weh. Lembaga besar mengejek lembaga hitam akuan derih gonjeng. Kau terpedaya oleh manusia tu. Dia menunding ke arah saya dengan geram menggetak bibir. Kawan mesti lawan awak, sahut lembaga hitam keras. Nanti awak menyesal. Lembaga besar menyindir. Manusia memang mahu melihat kita ni berlawan sesama sendiri. Katanya macam mengingatkan. Aku ni bersahabat dengan derih gonjeng. Aku mesti tolong dia. Ujar lembaga hitam itu bertambah berani. Bersahabat pun ada syaratnya. Beritahu lembaga besar itu mengingatkan. Kemudian saya mendengar ulung bahar berbisik ke telinga saya. Di sini tidak saya bacakan ya. Saya teruskan. Saya membacanya sambil menampar ke belakang lembaga hitam akuan derih gonjeng. Sekaligus lembaga hitam itu menerpa menendang dada lembaga besar di hadapannya. Tendangan yang kuat itu menyebabkan Sarip seperti anak patung yang berada di tangannya terhumban. Cepat-cepat pula saya suruh derih gonjeng menyambar Sarip. Selepas derih gonjeng dapat menyambar Sarip, saya membiarkan saja lembaga hitam akuan derih gonjeng itu menyerang kembali lembaga besar bertalu-talu. Lembaga besar itu mendakwa dirinya puaka hutan yang mahu membalas dendam atas kebiadaban Sarip yang berburu di hutan dengan tidak meminta izinnya. Lembaga itu berusaha mahu merampas Sarip dari tangan derih gonjeng. Manakala lembaga hitam akuan derih gonjeng pula cuba melindungkan derih gonjeng. Ketika ini, saya mendengar bisikan ulung bahar supaya bacakan surah Al-Ikhlas. Sekaligus pula tempat itu bergoncang kuat. Dua lembaga itu terjerit-jerit akibat goncangan yang kuat. Termengah-mengah lembaga-lembaga tersebut tidak dapat bertahan dari goncangan itu. Lembaga hitam akuan derih gonjeng juga tidak dapat melepaskan diri kerana dia juga jenis syaitan yang tidak mampu menentang ayat-ayat Quran. Kau, perintah saya sambil memegang tengkuk lembaga hitam akuan derih gonjeng. Kau keluar cepat daripada sini sebelum kau dihancurkan. Lepas tu pergi kau di sini dan jangan jumpa derih lagi. Ingat, kata saya seterusnya memberi amaran. Saya lihat lembaga hitam itu menangis-nangis teresak-esak. Dia melambai-lambai tangan kepada derih gonjeng.
Dengan cepat saya menjenjeng tengkoknya dan melemparkan dia ke satu jeram. Selepas itu saya kembali berhadapan dengan lembaga besar yang mahu merampas sarip dari tangan Derih Gonjeng. Wah, pandai awak. Gunakan setan pula untuk menentang kami. Lembaga besar itu mengejek. Ada kalanya, kan? Memang setan boleh digunakan menentang setan. Tapi aku tak akan gunakanlah pertolongan setan. Tahu? Saya pula mengejek dia. Kenapa tak awak sendiri yang menentang kami? Lembaga besar itu mencabar. Kau nak rasa kan sekarang? Sekarang ni ya? Sahut saya lantas membacakan. Duit ini sependek kan ya? Saya teruskan. Dengan sekelip mata panahan api datang menjundang ke dadanya. Terjerit-jerit dia menahan kesakitan. Setiap kali dia mengelakkan rejaman anak panah berapi itu, seluruh badannya pula habis disinggahi hingga menyebabkan tubuhnya hangus terbakar. Nanti. Dia merayu meminta supaya saya memberhentikan membaca ayat tersebut. Pula, tadi kau sungguh-sungguh nak berlawan, kata saya mengejek. Mengapa tadi awak suruh orang hitam tu melawan aku? Dia keheranan mengapa saya menggunakan akuan si Derih Gonjeng. Itu urusan aku. Bentak saya memarahinya. Saya sedar puak hutan itu sebenarnya jenis syaitan juga. Dia akan mencari helah untuk melalaikan saya supaya tidak meneruskan membaca ayat-ayat Quran. Memang ada kalanya kita mesti gunakan syaitan untuk menentang syaitan dalam keadaan yang tertentu. Sekiranya saya menyerang lembaga besar itu semasa Sarip di dalam genggamannya, tentulah Sarip juga akan menderita sama. Sebab itulah, Sarip mesti dipisahkan dahulu darinya. Selepas itu, saya terus menyerang dengan membaca Ayatul Kursi. Lembaga besar itu akhirnya tenggelam dalam api yang menjulang. Dia terlolong-lolong mahu melepaskan diri, tetapi api terus menyambar dari setiap penjuru. Ketika inilah saya mendengar bisikan ulung bahar supaya balik semula. Ketika saya membuka mata, saya terasa amat letih, lantas meminta air sejuk untuk membasahkan tekak. Peristiwa ini biasa saja bagi saya, kerana saya sudah mengalaminya beberapa kali sebelum ini. Oleh itu, apabila Meon bertanya mengenai apa yang saya lihat, saya enggan menceritakan kepadanya. Masa ini Derih Gonjeng juga sudah duduk semula. Berkali-kali dia beristighfar sambil mengurut-ngurut dadanya. Dia seolah-olah tidak percaya dengan peristiwa yang dialaminya. Saya nampak, Ustaz. Keluh Derih Gonjeng berpaling kepada saya. Saya tersenyum dan mengangguk. Ustaz tahu ke semuanya? Dia masih lagi tidak berapa percaya. Saya tidak menyahut, tetapi tetap tersenyum dan mengangguk. Astaghfirullahalazim. Derih Gonjeng mengurut-ngurut dadanya. Dalam waktu Derih Gonjeng masih terpinga-pinga inilah, Sarip mula sedarkan diri. Ketika ini jam hampir 3 pagi. Dia kelihatan letih sambil memanggil-manggil nama anaknya. Cepat-cepat Kak Mahwa menerpa ke arahnya, lalu duduk di kepala Sarip. Biarkanlah dia dulu. Kata Ulung Bahar meminta supaya Sarip tidak diganggu. Sarip memerlukan rehat sehinggalah semangatnya pulih semula. Esoknya, barulah Sarip pulih sedikit. Dia mula meminta nasi untuk makan. Setelah diberikan bubur, keadaan Sarip bertenaga sedikit. Ulung Bahar meminta saya tengokkan keadaan Sarip, kerana dia pada pagi itu juga akan balik ke Lancang. Terpaksa pula Meon menghantarnya dengan tidak membawa saya bersama. Tetapi memang saya bercadang dalam perjalanan balik ke Kuala Lumpur nanti. Saya akan singgah juga di rumah Ulung Bahar. Biasanya, begitulah kalau saya menuju ke pantai timur. Saya akan singgah ke rumah Ulung Bahar. Kadang-kadang, kalau saya sudah lama tidak mengunjunginya, dia akan pesankan kepada Meon menyuruh saya menjengah dia. Dari Sarip, saya mendapat cerita mengenai dirinya yang pernah mengamalkan pertapaan di sebuah jeram semasa bujangnya. Mungkin dari situlah dia mula dikenali sebagai seorang ahli pemburu. Tidak pernah kalau dia masuk ke hutan akan pulang dengan tangan kosong. Kadang-kadang Derih Gonjeng menasihatkan dia supaya tidak ke hutan berseorangan diri. Tetapi Sarip tidak mengendahkan nasihat Derih Gonjeng. Dengan kejadian yang menimpanya, Sarip sedar akan bahana apabila dia mengamalkan pertapaan. Pada mulanya dia menyangka bahawa bila dia tidak mahu meneruskan amalan itu, kepandaian berburunya akan meluntur begitu sahaja. Baginya, kalau dia sudah tidak boleh lagi berburu, dia akan berhenti dari berburu. Tiap-tiap tahun, aku kena beri makan ancak.
Sarip menceritakan, 2-3 tahun ni aku tak bagi lagi dah makan ancak. Ujarnya masih kelihatan takut dengan kejadian yang menimpanya. Memberi makan ancak ialah menyediakan ayam ataupun kambing masak mentah dan dihantar kepada akuan yang datang menemuinya semasa bertapa dahulu. Apabila dia memerlukan apa-apa, dia akan menyeru akuan ini dengan membakar kemenyan. Apa yang dilakukan oleh Sarip samalah seperti yang digunakan oleh Deri Gonjeng. Aku ingat, aku nak buang. Pasal itulah aku tak bagi makan ancak lagi, katanya perlahan. Biasanya, kata Sarip, akuan itu kalau tidak dijaga makan, dia akan pergi dengan sendirinya. Sebab itulah dia mengharapkan agar akuan itu meninggalkannya setelah dia tidak memerlukannya lagi. Rupa-rupanya, akuan itu datang semula memberi amaran kepada Sarip. Kalau tidak dijaga keluarganya, pula yang akan diancam. Sarip tidak mahu keluarganya diancam. Dia telah menawarkan dirinya sebagai korban kalau akuan tersebut terus berdendam. Mujurlah masa dia bergelut dengan puaka hutan itu, Ahpuk terserempak. Mungkin benar juga seperti keyakinan Dereh Gonjeng bahawa akuan ini tidak gemar pada orang-orang bukan Islam kerana ianya memakan babi dan anjing. Saya tidak ambil hirau sangat dengan keyakinan Dereh Gonjeng itu kerana syaitan sebenarnya adalah menjadi musuh kepada manusia. Boleh jadi disebabkan manusia itu sendiri memang sudah dipengaruhi syaitan, maka dia tidak perlu lagi mengganggunya.